Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Al-Baqarah, dari ayat yang ke-10 surah Al-Baqarah dari muka surat yang ke-10 dari juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. Kat kita ni ada, saya guna pagi ni tafsir pimpinan Rahman. Kita lalu tafsir pimpinan Rahman pada muka surat 26. Pak kita ni banyak juga rasanya tafsir tu nampak. Ada 2-3 lah, 2-3. Terjemahan yang saya bagi tu tak tahu dari mana. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu wa taala terus merezekikan kepada kita nikmat untuk berada dekat dengan Al-Quran. Allah mencukupkan kekurangan kita. Allah memandu kita kepada bacaan Al-Quran pada siang dan juga malam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman yang benar berkaitan dengan Al-Quran, sesuai dengan apa yang difahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda ajarkan kepada para sahabatnya, dan juga difahami oleh para ulama-ulama yang mahir berkaitan dengan Al-Quran. Hari ini kita baca ayat 62 yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan golongan sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa di antara mereka itu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ganjaran dari Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada pula mereka berduka cita. Ayat ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara sekali lalu, sekali pandang, macam Allah Subhanahu wa taala sebut, mana-mana orang berimankah dia, orang Yahudikah dia, orang Nasranikah dia, orang yang sabiin, siapa-siapa di kalangan mereka ni beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal salih, maka mereka akan mendapat ganjaran pahala atau ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bimbang pada hari kiamat, dan mereka juga tidak berduka cita.
Maka sekali pandang seolah-olah samalah antara orang yang beriman dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani dan juga As-Sabi'in. Selama mana mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan selama mana mereka buat amal soleh, mereka akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ni pernah menjadi satu hujah kepada seorang Kristian daripada Indonesia yang dia beragama Katolik. Ayah dia pun Kristian Katolik, mak dia seorang Muslim, yang saya pernah cerita beberapa ketika sebelum ni. Lalu dia kata ayat ni kontradik, bertentangan dengan ayat yang kata orang Yahudi dan Nasrani itu masuk neraka. Jadi apa hujah dia? Apa pandangan Dr. Zakir Naik dalam satu sesi soal jawab dia? Sehingga pertama Dr. Zakir Naik sebelum jawab soalan ni, dia pesan kepada seluruh muslimin di Indonesia bahawa dia tak jumpa tempat lain orang Islam boleh kahwin dengan agama bukan Islam. Padahal orang Islam begitu ramai di Indonesia. Dan kemudian sebahagian pula bangga anak dia boleh kahwin campur agama. Dalam satu rumah, mak dia agama lain, ayah dia agama lain, anak dia pun agama lain. Mungkin sekarang ni dah kurang laku, wallahu ta'ala alam. Jadi selepas daripada Dr. Zakir Naik pesan, kahwinlah sama-sama Islam. Jangan kerana kecantikan seseorang, harta seseorang, kagumnya kamu dengan seorang, kamu kahwinkan dengan anak kamu, atau kamu kahwini dia padahal dia bukan Islam. Sesungguhnya hamba, orang yang fakir, orang miskin yang beriman di sisi Allah lebih baik daripada orang yang kaya, orang yang memiliki rupa yang cantik tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dia kata macam tu, dia jawab ayat ni. Jadi bila orang tu bertanya, seolah-olah tak apalah, sebab tu dia ni orang Islam ke, orang Kristian ke, boleh duduk sekali dalam satu rumah, beres. Pasal apa? Ayat ni seakan-akan menunjukkan sama je orang beriman dengan orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Jawapan dia tak sama. Jawapan dia tak sama. Kerana ayat ni bukan satu-satunya ayat dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat Quran yang lain jelas menunjukkan Yahudi dan Nasrani termasuk dari ahli neraka. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, mereka berada di dalam api neraka jahannam. Dan Allah Ta'ala kata, laqad kafara alladzina qalu inna allaha thalithu thalatha, telah kafirlah orang yang kata Tuhan ni satu daripada tiga. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Ruhul Qudus, the Holy Spirit. Laqad kafara alladzina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam, telah kafirlah siapa yang kata Tuhan itu, Allah itu adalah Nabi Isa. Maka jelas dalam Quran tempat-tempat lain menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani adalah termasuk dari kalangan golongan yang kafir dan kedudukan mereka di dalam neraka. Adapun ayat ni maksud dia perlu dijelaskan.
Dia tidak seperti mana orang yang faham, orang yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik itu faham. Ayat ni menunjukkan siapa-siapa pun, sama ada dia beriman ataupun dulu dia Yahudi ataupun dulu dia Nasrani ataupun dulu dia tak ada agama, lalu dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Dan bila maksud beriman kepada Allah dan hari kiamat ni, melalui Rasul yang bawa wahyu itu. Lalu dia beriman kepada Allah dan Rasul mengikut wahyu atau Rasul pada zaman itu. Manakala Yahudi waktu dia ikut Nabi Musa, okey. Nasrani waktu dia ikut Nabi Isa, okey. Tapi apabila orang beriman ataupun apabila terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh lagi orang Yahudi nak ikut Nabi Musa. Tak boleh lagi orang Kristian nak ikut Nabi Isa. Sebaliknya semua mereka mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ayat ni nak bagi tahu kepada Yahudi dan Nasrani dulu, kalau kamu nak selamat, datanglah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti syariat baginda. Kerana Yahudi ni siapa dia? Kita tahu Yahudi ni pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Dan dinamakan Yahudi linisbatihim ila Yahuda, nisbah kepada lelaki yang bernama Yahuda. Dia adalah anak sulung, anak paling besar, paling tua, anak Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub adalah Israel, yang mana Bani Israel itu sebenarnya anak keturunan Nabi Yaqub. Adapun Nasrani, Nasrani ni kita panggil Kristian. Orang kita ni panggil Kristian. Sebab apa Kristian? Dia pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa. Sebab pada mereka Jesus Christ tu adalah Nabi Isa. Tapi dalam bahasa Arab dipanggil Nasrani. Kenapa kita panggil Nasrani? Kenapa Al-Quran panggil Nasrani? Kerana mereka ni penolong-penolong Nabi Isa ansarnya. Man ansari ila Allah, golongan Hawariyun. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man ansari ila Allah, siapakah yang nak tolong aku, kata Nabi Isa, nak ajak orang kepada Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah golongan Hawariyun, kamilah penolong-penolong agama Allah. Jadi dinamakan mereka Nasrani daripada kalimah Ansar ini. Ni wa yuqalu lahum ansar, dan litanasurihim fima bainahum, kerana mereka itu saling membantu sesama mereka. Lalu dikenali mereka ni golongan Nasrani atau Nasara. Adapun As-Sabi'un, golongan As-Sabi'un ni khilaf, siapa sebenarnya golongan As-Sabi'un? Menurut tafsir pimpinan Rahman, As-Sabi'in menurut makna asalnya ialah orang yang keluar dari satu agama ke satu agama yang lain. Dalam tafsir
Al-Misbahul Munir yang saya dah baca ni, As-Sabi'un, pandangan khilaf banyak di kalangan ulama, tetapi antara yang terpilih dalam pandangan ini ialah apa yang disebut oleh Imam Mujahid dan Wahab bin Munabbih. Golongan As-Sabi'in ini adalah mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan musyrikin, tetapi mereka yang hidup di atas fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan dan tidak ada agama bagi mereka. Sebab tu orang musyrikin dulu kalau pindah-pindah agama, maka mereka anggap orang ni tak ada agama. Jadi dianggap seperti As-Sabi'in. Mereka cerita, orang yang beriman ni pula macam mana? Orang mukminin, kita ni dikenali sebagai orang beriman. Kerana apa? Kalau Yahudi tu dinamakan Yahudi kerana ikut seseorang, nama dia Yahuda. Dinamakan Nasrani kerana mereka tolong sama-sama mereka, nama dia Nasrani. Dinamakan As-Sabi'in sebab mereka tak ada pegangan yang tetap ataupun agama. Kita dinamakan orang beriman kerana kekuatan iman yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dikenali dengan Muhammadiyun, tak ada orang kenal Muhammadiyun, pengikut Muhammad, tak. Kita dikenali sebagai Al-Muslimun. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bila Yahudi dan Nasrani kata tak akan masuk syurga melainkan orang tu Yahudi, melainkan orang tu Nasrani, maka Allah Ta'ala kata nanti dalam surah Baqarah kita akan baca, bala man aslama wajhahu lillah. Orang yang masuk syurga ialah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Mana kita ni digelar Muslim kerana kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan inilah ciri-ciri utama umat ini. Ciri utama Yahudi, mereka ikut anak Nabi Yaqub. Ciri utama Nasrani, mereka tolong sama-sama mereka, walaupun dia cover sama-sama mereka, walaupun mereka mendakwa dia ikut Nabi Isa, tapi sebenarnya dia hanya backup diri mereka masing-masing, tolong mereka masing-masing, walaupun ajaran mereka sudah menyimpang daripada ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Ciri utama orang Islam ialah mereka menyerah diri kepada Allah. Dan inilah perkara yang paling utama dalam hidup kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah daripada Allah cerita keadaan orang yang melanggar perintah dia, melanggar larangan dia, kemudian buat perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, mereka sampai pekat sesak di padang pasir, maka Allah Ta'ala cerita keselamatan yang sebenarnya ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta beramal salih mengikut panduan Rasul yang sebenar dan Rasul yang valid lah pada sesuatu masa itu. Jadi kita ni paling utama bagi kita muslimin dan muslimat ialah kita mengikut jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, tidak diterima dari seorang pun apa-apa tarikat, apa-apa amalan, melainkan apa yang menepati syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu kalau orang tanya, awak ni tarekat apa? Jawapan kita tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Islam, dia tidak menisbahkan dirinya kepada orang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah golongan yang menyerah diri kepada Allah, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mari kempen kepada kita, jom kita join tarekat tu, tarekat ni, kumpulan tu, kumpulan ni, kita jawab kepada dia, saya nak ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mari kata, dia kata kumpulan dia ni dijamin syurga oleh tok guru dia, kumpulan dia ni ada amalan-amalan istimewa yang tidak ada pada kumpulan-kumpulan lain. Walaupun dia mendakwa tarekat dia ni adalah sesuatu yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, semua perkara-perkara itu nama dia talbis iblis, tipu daya iblis. Kerana tidak ada jalan yang lebih baik menuju Allah lebih daripada syariat yang Allah sendiri ajarkan melalui Rasul dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mari ajar kita, dia bukan mari ajar benda daripada poket dia. Banyak keadaan bila Nabi tak boleh jawab, Nabi diam, Nabi tunggu. Sehingga Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah Nabi Muhammad ajar kepada umat dia. Jadi kita ni orang yang menyerah diri. Ini ciri-ciri kita, serah diri. Walaupun ada mari orang kata, aku panggil serah diri kepada apa? Serah diri kepada Allah dan Rasul, serah diri kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nama kita Islam ni submission, dah bahasa orang putih kata. Submission ni maknanya kita serah diri sungguh. Orang yang menyerah diri ni ke kanan, ke kananlah dia, ke kiri, ke kirilah dia. Tapi nak dapat total submission tu, menyerah diri 100%, sehingga kita tak ada hawa nafsu kita pun ikut Allah dan Rasul. Hak tu memang 100% tu payahlah. Kadang-kadang kita duk berlawan dengan hawa nafsu kita. Ada dah suruh semayang dah, suruh puasa dah, zakat dah, ataupun zakat kada bahagiannya, nak zakat banyak mana ni, berasa sayang duit kita. Nak pergi haji, boleh jadi pergi haji dah, tapi dalam perkara kadang-kadang nafsu tu dia tak submit. Orang Islam ni istimewa dia bila dia submit diri dia, submission kepada Allah Subhanahu wa taala, serah diri. Yahudi dan Nasrani ni dia ada satu sifat tak serah diri. Dia kata kita ni anak emas Tuhan. Yahudi anggap dia ni golongan istimewa. Betul lah istimewa. Zaman dia ikut Nabi Musa. Bila datang Nabi Muhammad, dia tak nak ikut Nabi Muhammad, maka hilanglah keistimewaan dia. Hilanglah keistimewaan dia. Okey, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya pesan, kita jadi orang mulia bila kita ikut Nabi. Jangan cari kemuliaan lebih daripada hak Nabi. Tak jumpalah. Mari seorang tu kata, saya ni ada ilmu hakikat, ilmu makrifat, kenal Tuhan, direct dengan Tuhan. Jadi dia tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah siapa yang kata macam tu, hukum dia terkeluar daripada agama Islam. Siapa yang kata macam tu,
dia dapat agama direct daripada Allah dan dia tak terikat dengan agama syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa dia telah kufur kepada Allah. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni, bukan taraf dia nak cakap lagu tu. Nabi Isa tu Nabi, waktu dia hidup tu ada syariat sendiri. Tapi bila Nabi Isa AS turun di akhir zaman, Nabi Isa pun kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kata dia tak terikat dengan syariat tu, level mana dia tu? Oh, aku dapat direct daripada Tuhan. Direct daripada Tuhan tu maknanya kamu ngaku jadi Nabi ya? Orang kata direct daripada Tuhan ni dia terima wahyu. Lalu wahyu, siapa terima wahyu? Ni Nabi ya. Jadi dengan dakwaan dia tu bermacam-macam angle, kita boleh katakan bahawa mereka menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebab tu jalan paling selamat bagi kita ni, umat ni, ikut Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah, beramal mengikut syariat Rasul. Rasul kata salat 5 waktu, kita salat 5 waktu. Rasul kata salat sunatnya macam ni, kita pun ikut hak Nabi. Rasul ajar zikir macam ni, kita ikut zikir Nabi. Kita ikut salat Nabi, kita ikut zikir Nabi, kita ikut haji Nabi, kita ikut umrah Nabi. Kita ikut apa tu? Semualah dalam agama ni. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi hidup kita ni nak tahu yang ni. Kita duk baca apa semua ni, nak tahu yang ni, supaya kita boleh tune hidup kita ni, adjust hidup kita ni sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jelaskan kepada kita, inilah dia jalan keselamatan yang menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka. Jadi kalau tuan-tuan ambil seorang Yahudi yang warak dia, geng Yahudi warak, kalau dia pakai topi hitam dia tu, janggut panjang pada kita lagi janggut dia. Tak makan makanan haram, dia makan kosher je, kosher. Makanan Yahudi, kosher, makanan halal. Dia sembang kosher. Dia bukan Zionis pun. Zionis ni pelampau Yahudi. Ni Yahudi ori. Baik duk dia, ikut Taurat pun dia. Tak tipu orang pun dia. Tapi kita kata bila dia hidup umat ini, dia kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Begitulah juga Nasrani. Tuan-tuan ambil orang paling baik di kalangan Nasrani. Siapa paling baik di kalangan Nasrani? Dialah yang ikut Taurat, Injil yang betul, sebenar. Kemudian dia banyak buat amal-amal kebajikan. Dia buat sungguh macam-macam. Tapi dia tak boleh juga begitu, sehinggalah dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kita dengan mereka ni jauh. Keimanan kepada Nabi Muhammad tu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, sehingga itulah kayu ukur yang membezakan kita dengan Nasrani dan Yahudi. Kalau asas keimanan kepada Allah, semua beriman kepada Allah. Yahudi beriman dengan Allah? Ya. Nasrani beriman kepada Allah? Ya. Orang Islam beriman kepada Allah? Ya. Semua kenal Allah belaka. Tapi yang membezakan mereka ialah mereka tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang beriman menyerah diri ni ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah kita ni campur-campur agama.
Biar membezakan kita dengan agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani. Ni dekat Merry Christmas ni. Bila dekat hari Christmas, ramailah orang dia anggap Kristian pun agama yang baik juga, ataupun dia sama-sama merayakan perayaan Merry Christmas. Dia lupa asas iman ni tak sama. Kita hidup ni bukan sekadar bermasyarakat. Maksud utama ialah bertauhid. Maksud utama adalah tauhid. Betul Allah Ta'ala jadikan kita bermacam-macam kaum dan kabilah, bangsa dan keturunan, untuk kita saling kenal antara satu sama lain. Akan tetapi yang sebenarnya ialah kita hidup untuk bertauhid kepada Allah. Okay? Kalau sebahagian kumpulan guna tagline berselawat, maka kita sebenarnya orang yang belajar Quran dengan sunnah ni kena guna bertauhid. Macam kita kata apa? Agama tauhid ni. Kalau dia kata Putrajaya berselawat, bagus. Tapi lebih bagus daripada tu ialah Putrajaya bertauhid. Kena guna kalimat tauhid. Pasal apa? Tauhid ni kunci dia. Selawat ni amalan yang diterima sekiranya ada tauhid. Boleh faham? Kalau selawat tanpa tauhid, atau selawat dalam masa yang sama terlibat dengan syirik, maka selawat tu pun tidak diterima oleh Allah. Ini nak kita kena faham. Allah Ta'ala sebut Yahudi ke, orang beriman ke, Yahudi ke, Nasrani ke, orang yang tak ada agama, selama mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal saleh, bila beriman kepada Allah dan hari kiamat, ada padanya tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yahudi atau Nasrani beriman kepada Allah, beriman, tapi dia telah angkat Nabi Isa sama level dengan Allah. Akhir sekali dia minta kepada Nabi Isa, dia tak minta kepada Allah. Bila ada masalah dia kata, "Oh Jesus, oh Jesus." Nabi Muhammad kata akan ada di kalangan umat ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kamu jadikan aku ni seperti mana orang Nasrani buat kepada Nabi Isa. Sebaliknya aku, kata Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul. Sebab tu orang beriman, bila dia susah dia tak sebut Nabi tolong aku, Nabi tolong aku, dia tak sebut lagu tu. Orang beriman yang Islam betul, bila susah dia kata ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Kalau dia kata Nabi Muhammad tolong aku, Nabi Muhammad tolong aku, maka dia sama dengan orang Kristian. Sebab orang Kristian bila susah dia minta tolong dengan Nabi Isa, Jesus please help me. Jadi kita ni sebagai orang Islam, nombor satu ialah bertauhid. Kalau boleh kita buat kempen tauhid ni. Putrajaya bertauhid, Ampang bertauhid, Kelantan bertauhid, Pahang bertauhid. Itu nombor satu sekali, lebih utama daripada kempen berselawat tu. Sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul, kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kunci yang paling utama adalah bertauhid. Sampai kadang-kadang kalau seorang tu meninggikan Nabi Muhammad seperti mana Yahudi Kristian meninggikan memuja Nabi Isa, maka hilanglah tauhid itu dan batallah keimanan mereka. Boleh faham tak?
Jadi di sini kita kena faham ayat ni nak sebut kepada kita keutamaan yang sebenar dalam hidup ialah keimanan kepada Allah, mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita panggil sebagai at-tauhid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu, insya-Allah esok kita sambung lagi ayat yang seterusnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.